Baik, Zah akan ketengahkan kisah tentang BMT. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini, teman-teman. Pendengar di 897, Casey dan Zah Ismail bersama anda dalam rancangan hiburan misteri jam 12. Dan Zah, sekali lagi kita nak jemput pendengar untuk telefon, dan bagaimana kalau nak kirimkan mesej kisah-kisah misteri seram yang mereka alami. Mana sekiranya anda ada kisah-kisah seram yang ingin anda kongsi bersama kami, di sini anda boleh hantarkan ke kod Club KLUB, jarak nama anda, jarak pengalaman anda, cerita seram anda, dan hantarkan ke 72346. Baik, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zah Ismail. Kisah tentang BMT. BMT ni apa maksudnya tu? Basic Military Training. Untuk mungkin kaum-kaum yang tak tahulah ya. Kita dengar sekarang kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar para pendengar Misteri Jam 12? Kisah yang akan saya utarakan datangnya daripada AD yang berasal tidak jauh daripada sini. Dan beliau mengatakan, Assalamualaikum Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12. Sebelum apa-apa saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi memilih cerita yang bakal saya bentangkan ini. Cerita ini berlaku semasa saya menjalani BMT di Regular Squad di Police Academy lama pada tahun 1994. Dan ketika saya ada di sana, banyak kes-kes kronik yang telah saya alami semasa menjalankan perkhidmatan negara. Tapi buat masa ini, saya akan ketengahkan salah satu pengalaman saya ketika berada di sana. Pada satu malam itu, sekitar maghrib, kurang lebih dalam pukul 7-8 malam, saya bersama rakan skuad saya dalam keadaan kelam kabut lah, sebab kita ni nak pergi training untuk menjalani kelas di sana. Jadi semasa kami nak jalan untuk form baris tu, di hadapan barek kami, kalau anda dapat bayangkan, betul-betul menghadap bird sanctuary yang terletak di sebelah lereng bukit. Dan tempat bird sanctuary ini sebenarnya kawasan yang berhutan, kawasan yang gelap, dan walaupun dalam keadaan maghrib, sudah pun terserlah kegelapannya di sana. Dan sanctuary ini juga popular lah di kalangan ada couple-couple yang ingin, orang katakan, pot skandal mereka di sana, melakukan kerja-kerja maksiat, semuanya di bird sanctuary tersebut. Memang famous tempat tu. Dan sudah menjadi kebiasaan kita semua di sana, kalau ada terdapat couple-couple, mesti kita akan fikir mereka akan lakukan sesuatu di sana. Berbalik pada cerita saya ni, semasa kami baru selesai bersenam dan form squad nak jalan ke arah sana, saya serta rakan-rakan masuklah ke dalam bird sanctuary tersebut. Nak ambil angin, nak rehatkan badan, masih lagi berpeluh. Jadi kita jalan masuk ke dalam kawasan Semak Samun di sana. Dan ketika kami semua berburak-burak, kami ternampak jelas di hadapan, di satu jalan yang menghadap ke arah bird sanctuary tersebut, kelihatan seorang woman police constable yang kita panggil WPC, siap dengan pakaian seragam, baju putih, skirtnya biru, duduk keseorangan di bangku bird sanctuary tersebut. Ialah pada masa itu 1994, saya masih muda dan kami semua agak nakal lah. Dan kami pun kacau antara satu sama lain. Imat, kau tengok WPC ya, WPC duduk seorang-seorang lagi tu, apa lagi? Kacau. Tak nak aku kacau. Okey, aku kacau. Jadi oleh kerana kenakalan kita berlima, kita teruskan melangkah ke arah WPC yang sedang duduk keseorangan di atas bangku berhadapan dengan bird sanctuary tersebut. Dan bayangkan dalam keadaan yang gelap gelita, kami tak fikirkan apa-apa. Kami fikirkan mungkin WPC itu sedang duduk merehat, sama seperti kami baru selesai bersenam dan hanya ingin mengambil angin. Dan sambil kita melalui lagi dekat ke arah beliau, salah seorang kawan saya, Man namanya, berkata, "Dua seorang nampak? Boleh kita join?" WPC tersebut tidak mengatakan apa-apa. Masih lagi tunduk ke bawah tanpa memberi sepatah perkataan. Kawan saya Man lebih berani pada kali ini.
Eleh, sombong konon. Kita sama-sama PA lah. Seorang je apa? Dan sekali lagi, WPC tersebut tidak mengatakan sebarang patah perkataan. Saya dah mula cuak, Casey. Saya fikirkan mungkin ini alamat yang tidak baik. Dan tiba-tiba saya siku ke arah Man dan saya mengatakan kepadanya, Man, kan WPC kan selalu rambut pendek. Apa saya ada rambut panjang? Tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Keadaan di sekeliling menjadi sejuk dan saya mula berpeluh. Walaupun dalam keadaan yang kesejukan, peluh jantan saya keluar daripada dahi, menitis ke bawah. Saya lihat ke arah Man. Man, ini bukan WPC, Man. Man balik, Man balik, Man. Dan tiba-tiba dalam keadaan cuak tu, WPC tersebut mengangkat kepalanya perlahan-lahan, melihat ke arah kami berdua dan alangkah terkejutnya, Casey. Saya melihat, saya tak dapat membayangkan wajahnya. Yang saya hanya dapat lihat adalah kegelapan saja. Saya tak dapat lihat apa-apa pun kecuali matanya, Casey. Matanya merujung tajam ke arah Man yang telah berbual dengannya. Dan saya tidak waste no time, orang katakan, terus balik ke arah training camp dan lari sekuat hati. Kita berlima lari bertempiaran, Casey. Sampai saja di daerah training, instruktur kami yang berada di sana, jurulatih yang berada di sana tanya, korang ni dah apa hal ni? Apa perlu? Tercungap-cungap. Tak ada saya latih. Nanti saya ceritakan. Dan di sanalah kami membuka cerita pada instruktur tersebut tentang apa yang telah kami nampak kelibat seorang wanita duduk di hadapan bird sanctuary. Dan instruktur tersebut hanya mampu tersenyum saja. Itulah korang. Dah maghrib-maghrib cari naas. Orang suruh turun training, nak pergi jalan-jalan sia-sia. Jadi itulah cerita saya, Casey, tentang pengalaman saya selalu melalui perkhidmatan negara. Ternampak WPC, Woman Police Constable, tapi sebenarnya bukan manusia. Sekian, terima kasih. Peringkat 897 malam ini, Zah Ismail dan juga Casey bersama dengan anda dalam rancangan hiburan Misteri Jam 12. Dan Zah, kisah yang tadi WPC, Woman Police Constable. Itu ya namanya. Rambut panjang memang adalah benar. Kalau constable polis wanita ni memang kena harus rambut pendek. Itu adalah syarat dia lah. Jadi bukan saja Woman Police Constable, kalau anda bekerja di prison sekalipun memang diletakkan. Dia tak dibenarkan mungkin buat mungkin apa ni, dia diikat rambut dia buat siput. Itu saya tak pasti saya nampak yang saya lepas dulu rambut pendek lah. Dan kisah yang tadi, dan sebenarnya saya ni tercetus pula sesuatu madang kita dua orang dah ada di sini. Saya nak sarankan sesuatu lah kalau Zah boleh melakukannya. Lazimnya kadang-kadang tak selalu. Saya keluar. Saya bawa kisah-kisah yang saya dapat email tu. Saya akan berada di luar, mungkin di tempat-tempat yang gelap, yang sunyi sepi. Saya akan bacakan kisah-kisah seram. Untuk mendapat mood di luar konti. Sekarang ini saya nak sarankan pada Zah, saya duduk di sini, saya jagalah panel jaga sebab saya jaga panel, saya akan telefon Zah. Zah keluar, carilah sudut-sudut yang mana Zah rasa mungkin akan menambahkan lagi keseraman pada diri anda bila menyampaikan kisah, dan saya akan kawal di sini. Macam mana Zah, boleh? Duduk kat sini tak cukup seram ke? Pada saya dah cukup seram dah duduk kat sini. Kalau dah kat luar tu luar biasa lah. Boleh tak Zah? Apa kata Casey keluar, saya jaga sini. Itu lagi adil lah, saya rasakan. Jadi maksudnya tak boleh lah. Okey, nanti saya tengok. Kita akan berehat seketika. Kita akan ikuti pesanan-pesanan berikut ini. Dan kalau Zah tak boleh buat, saya akan cuba keluar. Dan saya akan keluar lah. Either or lah. Saya atau Zah akan keluar. Akan bacakan pengalaman misteri, dan kita akan teruskan kisah judul sebentar nanti dengan saya ataupun Zah Ismail berada di luar konti untuk sampaikan kisah-kisah misteri. Jadi Zah, harap-harap anda setuju. Kalau tak, saya kena buat lah. Awak kena jaga panel lah. Boleh Pun seram juga tu, jaga panel seorang-seorang. Kau ni semua seram je.
Saya belum cukup kuat, belum kena segan lagi Casey. Kan MG12 satu hiburan. Saya faham, hiburan tu hiburan lah. Tapi kadang-kadang minda kita ni bermain. Betul. Bermain fikiran. Baik, kita akan kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Kita akan buat keputusan. Beritahu anda keputusannya sebentar nanti. Dari seorang pendengar, Imran ingin ketengahkan peristiwa yang cukup menakutkan. Peristiwa yang beliau alami bukan seorang tetapi bersama dengan sahabatnya, sepejabat, sahabat tugas beliau, iaitu Imran dan Rosman. Tapi kiriman email ini datang dari Imran. Mereka berdua adalah sahabat di tempat tugas. Mereka bertugas sebagai pengawal keselamatan. Kisahnya begini. Apa khabar Kisi dan juga para peminat rancangan MG12? Kisi, saya Imran dan ingin saya ketengahkan satu peristiwa. Pengalaman ini bila saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan berlaku pada tahun lepas, tahun 2010. Kisi, inilah satu perkara yang memang cukup menyeramkan. Tetapi Kisi, walaupun saya tidak berada di tempat kejadian itu, berhampiran saya berada di tempat kejadian itu, katanya teman saya yang mengalaminya, saya dapat lihat, tetapi memang cukup menakutkan. Kami berdua bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Kenalah jaga bangunan ini, tak nak saya sebutkan nama bangunannya. Untuk pengetahuan Kisi, bangunan ini hanya digunakan waktu pejabat. Paling-paling pukul 8 malam semua orang akan balik. Jadi bila semua orang dah pulang, bangunan itu harus digelapkan. Maksudnya, lampu-lampu koridor harus dimatikan. Dari tingkat atas sampailah ke tingkat 2. Tingkat 1, lampu harus dihidupkan untuk alasan-alasan keselamatan. Jadi bila dah periksa, kita dah tahu setiap orang yang keluar kena punch card. Jadi dekat komputer ada data. Data tu akan memberitahu siapa yang ada di dalam, siapa yang ada di luar. Jadi bila saya periksa, dah tak ada orang. Dan waktu itu sekitar pukul 11 lebih malam. Dan katanya giliran kawan saya Rosman. Rosman harus buat clocking. Ini dia harus pergi dari satu checkpoint ke checkpoint yang lain untuk buat clocking sebelum dia pulang ke guard room lah, untuk bersama dengan saya. Dalam guard room ada CCTV, ada beberapa CCTV, dan seluruh bangunan itu dari lantai, tempat belakang, tingkat atas dan sebagainya dipenuhi dengan kamera-kamera litar tertutup, kata Imran. Bila Rosman sedang buat clocking, saya tak pasti, tak ingat di checkpoint yang mana, saya terpandang di CCTV tingkat 5 bangunan yang dimaksudkan. Lampu terbuka. Jadi saya pun walkie pada teman saya. Walkie lah, saya telefon ataupun saya bercakap di walkie-talkie pada teman saya Rosman, kata Imran. Man, kau pergi cek man, tingkat 5 lampu buka lah. Kau tutup boleh? Jadi Rosman walkie saya balik. Okey bro, aku on the way. Jadi saya pun kembali pandang ke hadapan. Iaitu saya tengok ke depan cermin dekat tepi road lah. Sedang saya duduk, saya main telefon bimbit saya. Saya walkie Rosman. Rosman kata dia dah sampai dekat blok tersebut dan nak naik tingkat 5. Jadi dia naik lift. Swiss kepada lampu tersebut agak jauh sedikit lah. Jadi dia kena keluar dari lift dan bergerak dalam lebih kurang 10 meter baru ada Swiss lampu koridor tingkat 5. Jadi bila Rosman dah sampai, kata teman saya ni bayangkan, kata Imran, bila Rosman dah sampai, Rosman matikan lampu. Jadi dia walkie saya. Okey, Ran, aku dah matikan lampu. Bayangkan para pendengar. Saya pun pusing. Saya duduk dekat kerusi yang jenis boleh pusing-pusing tu. Saya pusing ke belakang, tengok dekat CCTV. Lampu dah gelap. Saya nampak dalam gelap tu, teman saya Rosman sedang jalan nak pergi ke arah lift. Jadi tiba-tiba, para pendengar dia 897, kata Imran, bila saya tengok Rosman sedang dekat lift, saya pun pusing kerusi saya balik. Entah macam mana, Rosman walkie saya. Bro, gua rasa tak sedap hati ya. Macam ada benda tak kena duk dicakap dengan saya di walkie. Saya pun cakap, saya pusing, saya terperanjat Kisi apabila ternampak lampu di tingkat 5 bangunan ... ini mati hidup, kelap-kelip. Jadi saya kata, engkau cuba off balik. Teman saya jalan lagi, matikan lagi. Dia mati.
Jadi gelap hanya nampak sedikit lah bayang-bayang Rosman sedang jalan menuju ke arah lift. Dia pun picit butang lift. Jadi saya walkie dengan dia. Okey tak ke atas? Okey lah, cuma aku rasa tak sedap lah duk. Teman saya Rosman ni kata, tak apa-apa kau turun bawah sekarang. Casey, bila sedang Rosman tunggu lift untuk naik ke atas, lampu mula kelap-kelip lagi. Casey nak tahu, saya yang dekat dalam guard house sedang tengok Rosman tunggu lift, lampu kelap-kelip, gelap terang, terperanjat Casey. Dekat belakang Rosman, ada perempuan sedang berdiri, kepalanya sengit sebelah. Saya tak ingatlah Casey, sengit kiri ke kanan, kata Imran. Saya terus walkie pada Rosman. Bro, turun bawah sekarang bro, turun bawah. Okey, aku on the way. Macam ada benda tak kena bro, aku rasa macam ada benda tak kena bro. Lampu ni asyik hidup mati, tak apa. Saya cakap dengan dia, lu tak payah matikan lagi, lu turun bawah sekarang juga. Teman saya masuk lift, turun ke bawah. Kisi saya tengok wanita tu dah hilang dekat belakang dia. Dia terus jalan, pergi ke guard house. Saya duduk kat dalam. Bro, seram aku tengok aku. Dia tunjuk tangan dia, aku tengok bulu rumahku remang. Kisi saya kata pada Rosman, bro sorry aku bukan nak takutkan kau lah. Tadi bilang kau naik tingkat 5 tu, lampu mati, tutup kan. Aku tengok kat belakang kau ada perempuan bro. Jadi teman saya terperanjat. Rosman kata, asal kau tak bilang aku? Kau gila apa aku nak bilang kau? Saya marah teman saya. Dan malam tu ada lagi satu clocking yang kita kena buat, iaitu sekitar pukul 4 pagi. Kita dua-dua tak buat Casey, ketakutan. Seram Casey. Kalau keluar, dua-dua kena keluar, tapi siapa nak jaga kat depan? Terpaksalah duduk dan pantau melalui kamera saja. Casey memang cukup seram. Saya nampak Casey, perempuan berdiri di belakang sahabat teman saya ni, Rosman, dan hairan Rosman tak boleh lihat, boleh merasakan macam ada benda yang tak kena. Casey, jangan kongsi nombor telefon saya walau sesiapa pun yang minta, tolong rahsiakan. Nama saya Pak T, bukan nama sebenar. Saya adalah seorang tukang pemasang susuk di Singapura. Dan untuk pengetahuan Casey, ya, anak-anak muda pun ada berjumpa dengan saya untuk memakai susuk. Bukan saja orang-orang tua ya yang tahu tentang kaedah susuk yang dikatakan ya tradisional, ya benda-benda lama, tapi anak-anak muda juga ada menggunakan. Saya ada menyediakan khidmat ya, antaranya susuk besi lah. Besi dikatakan sini oleh Pak T, bukan nama sebenar. Besi itu boleh jadi susuk besi emas, susuk besi perak yang dipasang. Susuk belian saya tak boleh berikan sebab harganya agak terlalu mahal dan ramai ingin yang murah dan mudah. Jadi itulah dua susuk yang saya akan pasangkan. Dia panjang macam jarum, akan dimasukkan di beberapa bahagian. Kalau nak mukanya berseri, akan diletakkan di bawah pipi. Ya, beberapa beberapa jarum. Tengoklah belian susuk emas ataupun susuk perak. Dan kalau ingin saya rasa katanya kalau ingin perform lah macam itulah, sebagai mungkin seorang isteri pada suami, katanya di sini adalah bahagian-bahagian sulit yang akan dipasangkan. Dan memang benar Casey, kalau seseorang itu nak mati, yang memakai susuk, nak meninggal dunia, nak menghembuskan nafas terakhir, bumi memang tak boleh terima. Ya, kalau tak dikeluarkan, pastinya dia tak akan boleh mengembuskan nafas yang terakhir. Sebab saya pernah beberapa kali dipanggil datang untuk mengeluarkan susuk di badan orang-orang yang dalam keadaan nazak. Ada tu Casey dekat hospital saya pernah pergi. Tercungap-cungap sampaikan keluarga mencari-cari dan mereka akhirnya dapat nombor saya daripada telefon bimbit si mangsa. Bila saya datang, memang Casey macam nyawa ikan. Saya keluarkan satu persatu. Tapi bila saya keluarkan, saya kata minta izin ahli keluarga supaya keluar daripada kawasan itu. Hanya saya benarkan ibu ataupun si suami untuk berada di samping si arwah sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, kata Poti. Bila dah keluarkan
Bahkan kadangkala saya selalu dimarahi dan selalu dimaki hamun. Tapi saya kata ini permintaan mereka, saya hanya jalankan tugas sebagai seorang pemakai susu saja. Entahlah kisi, kadangkala saya buat kerja ni pun selalu banyak halangan dan rintangan. Terima kasih dari Pok T, bukan nama sebenar, dan tolonglah jangan berkongsi nombor telefon saya. Terima kasih dan juga selamat malam. Baik, ada yang kirimkan pada saya kiriman daripada yang ini daripada pendengar kita yang bernama Zizi. Katanya selamat pagi kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Selamat pagi kepada anda juga. Nama saya Zizi. Saya nak ketengahkan satu cerita. Yang ini berkenaan dengan seorang kawan. Katanya kawan saya ni berumah tangga dengan suami. Kemudian dalam masa terdekat beliau ada masalah rumah tangga. Inilah kisah kata Zizi, kalau berumah tangga dalam situasi yang mana mak mertua tidak setuju dengan pilihan anaknya, iaitu suami kepada teman Zizi lah. Jadi mereka tetap teruskan perkahwinan. Katanya kebahagiaan ini semua adalah terletak pada mereka sendiri, bukan pada mak bapak. Dan akhirnya mereka berumah tangga dan majlis diteruskan. Tapi mak mertua pada kawan Zizi ini masih tetap tidak suka dan tidak setuju. Walaupun persandingan itu telah pun diteruskan. Akhirnya mereka hanya kekal sebagai pasang suami isteri selama 2 tahun lebih. Selepas 2 tahun lebih itu mereka berpisah. Tapi perpisahan yang dilakukan ini bukan kerana apa, tetapi mungkin kerana penglibatan mak mertua teman baik saya yang campur tangan menyebabkan rumah tangga mereka semakin hari semakin susah, semakin susah untuk disatukan kembali. Jadi setelah berpisah, mujurlah bila berumah tangga tu belum ada cahaya mata. Jadi hak penjagaan anak tu tidak akan muncul sebab tak ada anak. Kalau tidak berebut-rebut, mak mentua nak ambil. Dan teman saya pasti nak jaga anak sendirilah. Jadi mereka berpisah. Ingatkan dah habis kisahnya. Dah habis ingatkan. Tapi tidak. Selepas berpisah, dia tetap juga. Konon-kononnya saya dengar cerita. Ini balasan untuk engkau kerana menyusahkan aku sepanjang 2 lebih tahun. Jadi pendengar Ria 897, ingatkan dah habis. Katanya Zizi, tapi tidak, belum. Pada mulanya, teman saya mula menunjukkan tanda-tanda dia sakit kaki. Dan apa yang berlaku, mendapatkan rawatan doktor tidak mencukupi. Kakinya semakin hari semakin sakit. Semakin susah untuk teman saya berjalan. Saya pun tak nak bercerita panjang. Setelah sekian lama teman saya terkena sakit kaki yang dahsyat, sampaikan tak boleh bergerak, sampaikan susah untuk angkat kaki, dia akhirnya berjumpa dengan seorang pakar perubatan. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan. Saya temankan dia, Casey. Pergi jumpa dengan seorang pakar perubatan. Pergi sana rawatan ruqyah. Pakar tu beritahu apa tahu Casey? Saya nak cakap dengan awak berdua sesuatu. Jangan takut. Pertama sekali, kaki awak tak ada apa-apa penyakit. Alhamdulillah. Daripada pengalaman saya sebagai seorang pakar perubatan. Tapi teman saya kata, tapi kaki saya sakit sangat. Nak jalan, nak angkat pun susah. Inilah yang saya nak ceritakan pada awak. Kedua ni, kaki awak memang ada masalah. Tadi cakap okey, sekarang memang ada masalah. Masalah yang ada pada kaki awak, saya ternampak ada pakar tu diam. Tuan, bilang saya tuan ada apa tuan? Setiap kali kalau awak bangun, awak nak berjalan, kaki awak ni mula-mula okey, kemudian makin lama makin berat. Oh, betul.
Sebenarnya ada benda yang berpaut dekat kaki awak. Bila awak duduk, dia hilang. Seperti sekarang. Bila awak berdiri, awak mula jalan beberapa tapak. Dia muncul, dia timbul. Dan dia peluk kaki awak. Sebab itulah awak rasa kaki awak ni berat sangat. Macam mana? Macam mana nak baikkan kaki saya ni? Ada cara dan boleh baik. Tapi ia mengambil masa. Awak kena datang sini. Pendengar Ria 897, kata Zizi, saya bila dengar kaki teman saya katanya tukang ubat ni ada benda yang berpaut pada kaki. Benda tu dia tak cakap. Manusia ke, bukan manusia ke, anak kecil ke, orang dewasa, perempuan, lelaki, tidak. Cuma dia kata ada sesuatu yang berpaut dekat kaki awak. Setiap kali awak duduk, dia hilang. Awak berdiri, jalan beberapa tapak, dia akan pegang kaki awak, membuat awak rasa berat dan sakit untuk jalan. Begitulah kehidupan kawan saya, kata Zizi. Tapi Alhamdulillah, Casey, setelah itu mendapatkan rawatan yang secukupnya, keadaan semakin baik dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Misteri Jam 12. Ini berlaku kepada mana ni? Kejap ya. Wak Zai. Wak Zai kata, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Ini peristiwa Wak Zai berkongsi. Beliau ni adalah seorang guru kumpang dan kata Wak Zai, pengalaman yang terjadi ini berlaku pada tahun ni tahun lepas lah 2015. Katanya Wak ni mengiringi rombongan kumpulan kumpang dan kumpulan kumpang Wak ni ada juga tarian-tarian kuda kepang. Tapi jangan salah faham, tarian kuda kepang yang Wak tampilkan bukanlah tarian kuda kepang yang sampai menurun makan kaca, tidak. Ia lebih kepada seni tarian joget. Joget kuda kepang menggunakan kuda kepang yang dibuat dari papan. Jadi apa yang berlaku, waktu tu Wak ni baru saja beli kuda kepang yang dibuat dari papan ni, baru diimport dari Indonesia. Datang ke Singapura, pertama kali menggunakan kuda tersebut. Jadi di bahagian tepi tu, kata Wak Zai, ada pemain-pemain gamelan yang akan mengiringi tarian kuda kepang. Jadi tarian ini dilakukan ketika pengantin sedang duduk dekat pelamin. Nanti kita adalah tarian selamat datang lah dan petarian untuk ditunjulkan kepada mereka yang hadir. Apa yang berlaku waktu kejadian ini berlaku, nasib baiklah, kata Wak Zai, kita sedang dalam sesi latihan. Jadi tengah menari-nari, ada kuda ni tiba-tiba salah seorang daripada anak murid Wak Zai yang menggunakan kuda kepang tu, dia menurun, Casey. Dia menurun. Dia menendang sesiapa yang dekat dengan dia. Wak Zai cuba tahan, tetapi dia cuba melawan balik. Akhirnya bila Wak Zai meminta salah seorang daripada anak murid Wak Zai untuk melaungkan azan, dia menjadi rebah dan terus terbaring atas lantai. Selepas tamatnya azan, Wak Zai cuba ambil air, baca sedikit, kemudian sapu pada mukanya. Rupa-rupanya, dipendekkan cerita, kuda kepang yang Wak Zai tempah, yang order dari Indonesia tu, sebenarnya ada penunggu dalam kuda kepang tersebut. Sebabnya orang yang jual kuda kepang ni fikirkan yang Wak Zai ni beli untuk seni kuda kepang yang ekstrim, yang mana makan kaca, menurun dan sebagainya. Jadi dia kirimkan sekali dalam kuda tu ada penunggu kuda tersebut supaya orang yang terlibat dalam kuda kepang cepat menurun. Terperanjat Wak. Jadi akhirnya Wak dapat keluarkan, ia adalah sejenis tangkal yang diselitkan dekat dalam kuda tu. Wak dapat keluarkan, terus Wak buang dan Alhamdulillah tidak ada apa-apa berlaku. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wow. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12.
Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini, kiriman daripada Encik Rashid. Beliau berkongsi katanya di sini, pernah beliau berjumpa dengan orang bunian secara tidak sengaja. Jadi pada waktu kejadian yang dilaporkan ini berlaku, Encik Rashid, pada waktu itu katanya di sini saya berada di Pulau Ubin, Kisi. Berada di Pulau Ubin, memancing seorang diri dekat kawasan Kampung Melayu. Tapi itu waktu muda dulu, sebelum berumah tangga. Saya ni gemar memancing. Cakap saja kawasan-kawasan mana di Singapura, InsyaAllah saya dah pergi. Saya dah pergi tempat yang mungkin disebutkan. Jadi kata Rashid, sewaktu saya bujang ni, saya gemar memancing dengan kawan-kawan. Saya gemar memancing seorang diri. Salah satu pengalaman saya apabila memancing di Pulau Ubin dekat Kampung Melayu, hanya seorang diri. Waktu itu saya berada di tepi pantai, joran dah dipasang, dah mula memancing dah. Lazimnya saya akan pergi keluar rumah awal pagi, kemudian naik bot pergi ke Pulau Ubin. Kemudian saya akan tempah teksi Ubin. Saya akan arahkan pemandu untuk bawa saya ke Kampung Melayu. Bila sampai di sana, nanti saya akan arahkan dia. Saya kata, "Uncle, nanti pukul waktu sekian-sekian kau jemput aku." Lazimnya saya akan berada di sana untuk 1 hari saja. Sebelum bambut habis sekitar jam 8.30, 9 malam, saya akan sampai dekat jeti untuk naik bot yang terakhir. Kadang-kadang KC terpaksa bayar lebih sebab tidak ada orang yang nak naik bot. Jadi saya kena bayar jumlah keseluruhan bot berkenaan. Pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Rashid, apabila dia berada di Pulau Ubin, saya ingat lagi pada waktu itu, saya sedang solat, mendirikan solat Zuhur, solat fardu Zuhur. Saya dah mula memancing sejak awal pagi. Jadi bila tiba waktu Zuhur, saya ambil wuduk, saya bentang sejadah dan saya mula solat. Sedang saya solat ni, Kisi, tiba-tiba saya rasa kepala saya ni macam mabuk dan pening. Diserang seolah-olah macam migraine, Kisi. Jadi selepas saya habis solat, saya pun berehat seketika. Saya ada bawa tent, ada bawa kemah kecil. Kemah ini hanya untuk 2 orang, 2-man tent, katanya di sini. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya pun masuk dalam kemah saya, di mana barang-barang peribadi pun diletakkan dalam kemah. Saya baring seketika dalam kemah untuk mungkin kurangkan rasa pening pada kepala saya. Alangkah terperanjatnya apabila saya bangun daripada tidur seketika. Saya dapati dah gelap, dah pun gelap sangat-sangat pada malam yang disebutkan. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya bangun, kerana saya terdengar bunyi laungan azan. Saya dah pergi Kampung Melayu dah banyak kali. Memang dekat kawasan Pulau Ubin memang ada orang tinggal. Tapi saya tak pernah dengar pun bunyi suara orang azan. Jadi oleh kerana bunyi suara azan, pada malam tu saya terbangun. Tengok jam, Astaghfirullahalazim, dah pukul 7 lebih malam, dah masuk waktu maghrib. Daripada Zuhur saya tidur, asar saya tak solat, sekarang dah maghrib, Kisi. Saya bangun, Astaghfirullahalazim, ya Allah, apa yang berlaku? Saya terus tak fikir panjang. Saya pakai selipar yang saya bawa bersama. Saya ambil wuduk. Kemudian entah macam mana, tiba-tiba kata Rashid, saya ni bergerak. Selepas ambil wuduk, saya bergerak mengikut suara laungan azan pada malam itu. Tiba-tiba, Kisi, dah ambil wuduk, automatik saya jalan ikut suara laungan azan. Dan memang ada sebuah surau kecil
yang didirikan dekat kawasan Kampung Melayu. Saya tak pernah nampak, ini pertama kali sebenarnya pada waktu itu. Saya pun masuk dalam surau, ada jemaah-jemaah sedang tunggu nak solat bersama-sama, solat maghrib. Mulalah imam membaca. Masya Allah, Kisi. Pada malam tersebut, saya solat jemaah. Saya rasa itulah kali pertama saya mendengar seseorang membaca surah. Walaupun saya tak faham apa maksudnya, bila dia baca, saya menitiskan air mata. Begitu tekun bacaannya, begitu sedap bunyi yang dibaca, sampaikan saya menitis air mata. Setelah habis solat maghrib, beri salam, kita pun salam, dan sambil salam kita berselawat. Kemudian selepas itu, saya pun berbual dengan Tok Imam tu lah. Berbual, dia tanya saya dari mana, kita bercakap-cakap. Kemudian dia katanya nak jemput saya pergi ke rumah dia. Dah makan ke belum ni? Oh, saya belum makan. Saya ada bawa bekal yang ringan-ringan je. Oh, tak apalah. Memandangkan awak ni ialah pendatang dekat sini, dekat kampung kita, saya rasa saya nak jemput awak lah datang rumah saya. Kita selepas solat isyak, nanti awak ikut saya balik. Hari ini orang rumah saya masak sedap. Kebetulan awak ada kat sini. Kita pun suka sambut tetamu, kata Pak Imam. Jadi selepas solat maghrib, saya pun duduk berborak-borak dengan Pak Imam, dengan beberapa jemaah yang lain. Kita cakap tentang kehidupan, cakap tentang agama, sampailah laungan azan isyak. Kita solat berjemaah, Kisi. Kemudian selepas solat, saya ikut Pak Imam. Kisi bayangkan, waktu tu malam, kita dalam hutan, Kisi. Pak Imam jalan tak pakai lampu suluh. Terang sangat jalan tu. Saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tetapi saya tidak pernah menganggap sesuatu yang pelik. Malah bila Pak Imam jalan tidak menggunakan lampu suluh, laluan yang digunakan pada waktu malam tu bersih dan agak terang sedikit. Sampai dekat rumah Pak Imam, lauk pauk dah disaji. Saya duduk makan bersama dengan keluarga Pak Imam. Sambil makan, bercerita-cerita, makan dan sebagainya. Dan akhirnya saya kepenatan. Pak Imam kata, tak apa, saya rasa awak ni penat. Awak masuk bilik ni. Ini bilik untuk tetamu. Berehat sekejap. Saya pun tidur dekat dalam bilik tu. Saya tak pernah tidur rumah orang yang tak kenal. Tapi malam tu macam terlampau penat sangat, kata Encik Rashid. Masuk bilik, saya tidur. Apabila saya bangun, buka mata saya, pendengar Ria 897 FM. Saya berada dalam kemah saya dan waktu menunjukkan baru saja selepas waktu isyak. Malam yang sama, bila saya tengok jam, hampir-hampir jam 9 malam. Aku ni bermimpi rupanya. Ini kata Rashid. Jadi saya rasa, katanya saya istighfar berkali-kali sebab saya tak solat asar, saya terlepas maghrib, saya terlepas isyak. Saya keluar, ya Allah, mungkin kerana saya terlampau pening, mabuk kepala saya. Pendengar Ria 897 FM, kata Encik Rashid, yang pelik, sewaktu saya nak pasang sesuatu pada mata kail, saya terpaksa dekatkan benda tu dengan mata, nak cucuk dalam lubang mata kail tu. Saya terbau tangan saya. Tangan saya bau makanan, Kisi. Bau apa ni? Dan saya teringat, dalam konon-kononnya mimpi saya dijemput makan. Sekarang ni persoalannya, adakah ia mimpi ataupun ia realiti? Pendengar Misteri Jam 12, malam tu saya bermalam di tepi pantai, tidak balik. Kerana sebelum tu saya kata pada uncle yang nak jemput saya, kalau tidak saya telefon selepas asar,
bermakna saya tak akan ambil khidmatnya. Saya akan bermalam dekat Pulau Ubin dan keesokan pagi saya akan telefon untuk dia jemput. Oleh kerana saya tidak telefon dia pun tak datang. Saya tengok jam pun dah jam 9 malam. Tidak sempat untuk saya pulang ke rumah sebab bot yang terakhir antara 8.30 hingga 9 malam. Jadi saya terpaksa batalkan niat saya untuk pulang. Saya bermalam di tepi laut dekat kampung Melayu seorang diri tanpa saya ada teman. Memang seram. Kawasan kampung pada waktu malam, kesunyian yang tak dapat saya bayangkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Teruskan dengan pemanggil kita, Ilhami. Apa khabar? Khabar baik ke si? Buat panggilan dari mana, Ilhami? Ada dekat Punggol kan, tengah mancing. Oh, tengah memancing Wah, ini dengan orang rumah atau dengan rakan-rakan anda? Oh tak, dengan abang sendiri. Jadi Ilhami ada pengalaman katanya tentang isteri anda ketika dia hamil anak yang pertama. Betul. Boleh cakap tempat tak? Ini di kawasan mana? Bedok ke? Daerah Hougang. Oh, di Hougang berlakulah dalam rumah anda. Oh tak, dekat rumah mak betul. Kita teruskan kisah Ilhami, isteri yang diganggu. Pada waktu tu saya habis kerja dalam pukul 11 lebih lah. Lepas dapat band semua everything, dah nak masuk pukul 12. So bila saya naik, macam biasa saya naik dari ketika 12, saya naik bila keluar daripada lift tu nak kena buat satu U-turn, just a small U-turn untuk pergi ke rumah mak betul lah kan. So selalunya balik macam tak ada apa-apa. Cuba hari tu macam saya dalam ni tu saya macam dah terasa lah kan, macam something is not right lah. So bila saya belok tu sikit, saya nampak satu nenek ni, dia tengah macam position dia tengah macam rukuk, tapi kepala dia betul-betul mendongak, betul-betul menghadap dekat saya pula tak terfikir apa-apa. Dia tak ada macam pakai nak cakap hantu muka tak pucat, nak cakap apa semua tak ada apa-apa. Dia pakai terkop, baju opah dengan kain batik. Kain batik itu je, dengan dia pakai slipper. Tapi tengah betul-betul macam tengah rukuk, tapi kepala dia betul-betul mendongak, betul-betul menghadap pintu. So saya pun macam cakap, ni cari siapa? Dia toleh, dia tengok saya, terus dah jalan lagi sih. Terus saya jalan, saya dengar apa lagi, saya tu hempas, saya hentam pintu sampai macam nak harap. Mak betul keluar. Isteri saya pun keluar, tanya kenapa. Dia cakap let me sit down. Sekali saya duduk keluar, saya duduk, saya nak minum air. Saya cakap saya nak minum air. Saya start cerita, saya cakap saya ceritakan ada tu sekali diorang cakap macam mana wajah dia gini. Sekali mak mentua cakap mungkin kelibat arwah nenek mak mentua, kira nenek dia sebelah isteri lah. Tapi saya tak boleh nak cakap lagi lah kan. Pada waktu tu saya dah tak tahu macam mana. Tapi just imagine kepala dia betul-betul lagi sikit dekat, betul-betul nak dekat dengan pintu tu. So saya nak tahu apa maksud nenek tu untuk jenguk tu. Kenapa dia tak nak, kalau dia manusia, kenapa dia tak nak ketuk? Kalau dia bukan manusia, apa yang dia jenguk? Itu je saya fikirkan sampai sekarang. Then yang the best part, satu kali tu bila dia tunjukkan mak mentua, tunjukkan gambar, that is the lady yang saya nampak dekat luar tu. Ini Ilhami, ada orang kirimkan mesej ni bila dengar kisah anda. Tak tahulah tempat yang sama, tapi katanya daripada mana ni, kejap ni dia. Kak Syah, katanya Kak Syah kisah Ilhami di Hougang, teringat rumah kakak dulu juga pernah tinggal di Hougang. Ada seorang makcik, mungkin makcik yang sama, nanti pada malam-malam tertentu, khususnya malam hari waktu maghrib ke, dia akan berada di belakang tingkap dapur orang dan dia akan cakap dengan sesuatu atau seseorang, "Hey, turun sini. Hai, turun." Jadi pernah kata Kak Syah, kakak ni kipu sikit lah. Dari jauh ni Kak Syah cuba keluar dari blok ujung dan cuba tengok sebenarnya makcik tu berbual dengan siapa. Bila dipandang dekat tingkap atas, dia tengok tingkat 2, 3, 4 dan sebagainya, tidak ada sesiapa. Dan pernah juga makcik yang sama menaiki lift dengan beliau. Bila dia naik lift, seolah-olah tangannya ada pimpin seseorang atau sesuatu. Adakah makcik yang sama anda rasa? Tapi dia cakap pegang, dia tak pegang apa-apa tau KJ pada waktu tu. Dia tak pegang apa-apa. Cuma waktu dia tengah membungkuk tu, saya macam, kita tak fikir apa-apa lah kan. Pada waktu tu memang saya tak fikir. Saya cuma nak tahu, cik siapa?
Terus saya jalan lagi sih. Wah. Terus saya jalan. Dia terus dia tengok dia pandang saya, terus dia jalan. Itu yang dari saksi itu terus. Sampailah sekarang. Kalau balik kerja, mesti isteri mesti jemput daripada bawah. Tuan rumah pun takut Terima kasih Lami. Okey, sama-sama gini. Kembali. Tengok bagus pemanggil-pemanggil kita pada malam ini. Saya suka dengan kisah-kisah yang disentuh. Dan terima kasih pada Kak Syah memberikan respon lah. Kalau di YouTube dia ada video respon. Ini kisah respon yang telah pun dikirimkan. Kak Syah ulangi kisahnya tadilah tentang penampakan juga mungkin makcik yang sama. Ya, yang hairan tu makcik tu kalau berjalan, kata Kak Syah, macam seolah-olah dia pimpin tangan sesuatu ataupun seseorang. Saudara pendengar Ria 897 FM. Seorang pendengar berkongsi yang ini beliau adalah seorang jururawat di Hospital Tun. Tak perlulah saya sebut Tun mana. Kalau dah cakap Tun tu seberang tambak lah. Jadi ini kiriman daripada seorang pendengar bernama Diana. Diana berkongsi katanya sebelum berumah tangga saya pernah berkhidmat sebagai seorang jururawat selama 6 tahun. Selepas berumah tangga, saya berhenti dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Pengalaman saya berkhidmat di sebuah hospital di Malaysia memang banyak. Berdepan dengan pelbagai karinah pelanggan, ya, iaitu pesakit-pesakit dan juga keluarga-keluarga pesakit. Ada juga, kata Diana, yang mana pesakit ni mempunyai saka. Nanti kadang-kadang waktu malam duduk dalam ward. Saya ni menjaga ward kelas wanita. Dia duduk dekat katil dalam ward, nanti dia cakap sendiri. Nanti dia akan panggil. Nurse! 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 Kita akan datang. Dia ni sebenarnya mengganggu ketenteraman pesakit lain yang sedang juga berehat. Kalau dia tekan-tekan butang kita tak datang, dia akan bersuara. Nurse! Nurse, inilah! Ya, Cik. Ada apa, Cik? Ha? Nurse. Awak tengoklah. Dari tadi dia duduk dekat tepi katil saya. Saya dah suruh dia balik. Dia tanah balik-balik. Kasi bila makcik tu bercakap dengan kita, katil. Tepi katil, kerusi. Kerusi tu memang tak ada orang. Nanti saya akan cakap. Makcik ni mana ada orang? Makcik hayal agaknya mimpi Makcik tidur Manalah aku mimpi. Kau tak percaya aku kan? Tak apa. Kau. Dia tak percaya yang kau duduk sini. Apa kata kalau kau ikut dia balik sekali? Sampai gitu sekali Kesi, kata Diana. Itu antara pengalaman yang mana makcik yang ada saka, makcik yang kena ganggu, kadang-kadang nampak pesakit yang dah meninggal. Dah disahkan doktor, dah meninggal dunia, dah hantar balik pada keluarga. Nanti 2-3 hari nampak pesakit ni dekat katil, kadang-kadang dekat tingkap sedang berdiri, kadang-kadang nampak dia kelibatnya masuk dalam tandas. Tapi pengalaman yang paling menakutkan saya dengan rakan-rakan, ada seorang makcik ni. Beliau ni adalah bekas seorang tukang ubat. Juga dikenali sebagai Bomo, kata Diana. Bomo, beliau ni juga suka menyanyi. Bila dihantar masuk hospital untuk dapatkan rawatan, 24 jam dia menyanyi. Dia menyanyilah nanti. Macam-macam lagu. Lagu lama, lagu klasik, lagu Melayu Deli, semua. Nanti kadang-kadang kita akan tegur. Pada mulanya kita tak tahu latar belakangnya sebagai seorang Bomo. Kita hanya kenal pesakit kita sebagai pesakit lah yang masuk untuk dapatkan rawatan. Namanya Cik Kia, bukan nama sebenar. Cik Kia ni suka menyanyi Bagus. Hidup ni harus gembira bahagia. Dia akan menyanyi tak henti-henti. Kadang-kadang dia nyanyi, kadang-kadang juga dia bergurindam, macam dia humming gitu. Malam-malam hari pun sibuk. Tapi dia tak kacau orang, cuma dengar suaranya samar-samar.
Cik Kia ni, aku tengok suka menyanyi. Pagi, petang, siang, malam. Kalau malam-malam ni seram lah aku. Kata saya kepada kawan. Itulah, aku pun dah cakap dengan dia banyak kali. Malam-malam hari jangan menyanyi. Tapi aku tak cakap seram. Aku cakap nanti mengganggu pesakit lain. Tapi kadang-kadang dengar seram juga Itulah. Tak apalah, nanti aku tegurkan dia lagi. Jadi teman saya pergi. Saya ikut teman saya. Cik Kia. Cik Kia dah makan ubat? Dah. Aku dah makan. Baguslah. Cik Kia. Cik Kia jangan nyanyi-nyanyilah waktu malam. Pesakit lain nak tidur. Nanti mengganggu mereka pula. Aku nyanyi pun bukan kuat. Lagu aku pun bukan bising. Aku nyanyi nak senangkan hati aku. Yelah, Cik Kia nak nyanyi juga tapi lebih pelan lagi. Boleh Jadi dia akan teruskan. Sepanjang malam, kadang-kadang sampaikan dia bila senyap, kita tahu yang dia dah tidur, Casey. Jadi pendengar Ria 897 FM dipendekkan cerita kata Diana. Satu hari tu Cik Kia dah dibenarkan pulang. Doktor kata dah boleh pulang, Cik Kia pun pulang ke rumah. Saya dengan teman-teman yang lain, bertugas macam biasa. Dan pada satu malam, Casey, anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya dengan teman sedang berada di kaunter. Tengah tengok nama-nama pesakit yang ada, ubat yang perlu mereka makan, pukul berapa, dan apakah mungkin rawatan-rawatan yang akan mereka lakukan pada pagi nanti. Jadi tengah duduk dengan kawan, tengah go through the list, tengok senarai-senarai nama pesakit ni, nanti pagi nak kena pergi scanning ke, nak kena pergi x-ray ke. Tiba-tiba, saya dengan teman saya terdengar. Ida, kau dengar tak? Cik Kia dah balik kan? Kejap aku cek. Cik Kia. Ni dah discharge. Tadi pagi discharge. Tu suara siapa tu? Saya dengan teman saya bangun menuju ke arah katil Cik Kia. Sememangnya katil tu kosong dan tak ada orang. Selepas Cik Kia tinggalkan hospital tu, untuk beberapa malam, kedengaran suara menyanyi, gurindam yang sama yang sering dinyanyikan oleh Cik Kia pada waktu malam. Itu antara pengalaman yang paling banyak meninggalkan kesan ketika saya bertugas sebagai seorang jururawat gizi. Malam ini saya akan lebihkan panggilan-panggilan. Ini mungkin setelah beberapa hari saya kurang menjawab panggilan dan ada yang telah pun memberi maklum balas kerana susah nak tembusi bilik siaran. Jadi sekarang anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kerjasama anda amat saya hargai. Kalau ingin hubungi saya, pastikan anda ada cerita, ada pengalaman ingin dikongsi sama. Dan matikan radio di belakang supaya tidak terganggu bila anda ingin bercerita. Dan kalau yang ingin bercerita tetapi takut segan nak kudara, kita beri peluang kepada yang lain, ya. Jadi ingatlah, kalau yang serius ingin bercerita, 669-11897. Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey. Muhammad Salim, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, anda buat panggilan dari mana, Cik Muhammad Salim? Daripada Bedok North. Bedok North? Dan pengalaman Cik Muhammad Salim ni tentang apa ni sebenarnya? Ini sebenarnya, saya memang ahli suka peminat pancing.
Saya pernah pancing, selalunya saya pancing sama kawan-kawan lah. Okey. Jadi saya selalu pancing dekat St. John Island lah. Okey. Anda dengan rakan-rakan pergi Tapi saya kadang-kadang tak pernah malam sekali-sekali bermalam lah. Overnight, kalau kerana saya siang lah, pukul 9 sampai pukul 6 petang lah. Kalau overnight tu hari Sabtu malam Minggu. Okey. Jadi pengalaman anda ni berlaku di Pulau St. John. Pulau St. John dia St. John, Tanjung Pelepah dan Pulau Sekijang jadi satu tempat dia besar sekali. Okey, dan apa sebenarnya berlaku bila di Pulau St. John ni, anda seorang ke dengan rakan-rakan yang lain? Rakan saya benarnya 3 orang. Okey. Tapi rakan saya tak bilang nama dia rakan saya. Boleh tak apa. Sebenarnya 3 orang. Jadi bila waktu sampai naik ferry daripada Marina South Pier, naik ferry sampai sana pukul 3 lebih lah. Pada begitu gini, jalan perjalanan, boleh jalan perjalanan kita nak tempat yang kita pancing tu, kita tahu spot-spot dia kat mana. Jadi dalam 20 minit gitulah. 9 minit jalan tempat itu. Waktu siang hari memanglah banyak orang dah overnight, macam 20 orang 30 orang, tapi bila dah tengah malam sunyi macam tak nampak orang. Macam tak ada orang lah. Pasal apa? Pasal tempat dia besar. Jauh 50 meter 100 meter kan. Jadi saya 3 orang ni sampai sana ada kenal orang juga lah, kawan-kawan biasa. Okey. Jadi satu hari tu sudah dah tengah nak dekat lepas maghrib, dan malam kita duduk satu tempat tak bergerak kan. Bila malam kita memang tak bergerak. Jadi kita duduk dekat sebelah tempat kapal-kapal punya, dekat macam platform ni kan, tempat landing kapal landing. Kita duduk kat situ bermalam satu malam lah kat situ, dalam 5 orang jadi bila saya dah dekat pukul 2 lebih, pukul 12, joran semua kita dah taruh lah. Lepas itu ada yang tidur lah, dia lenyap. Habis saya tidur ayam lah. Sekali macam mana kawan saya kejutkan, cakap Encik Salim, mari kita pindah. Saya cakap kat mana ni, dah baru pukul 2 lebih, semi gelap. Maklumat sana besar, hutan pun macam lalang-lalang juga, tinggi juga dekat lutut lah. Jadi kawan saya cakap, saya cakap nak pergi mana? Dia cakap dekat ujung sana ada boya merah. Korang jalan saya rasa dalam 15 minit nak pergi tempat sana. Okey. Jadi gelap kita ada lampu. Kata kawan saya kita ada lampu. Habis saya tak nak saya ikutkan jugalah berdua. Berdua jalan-jalan. Jadi dia dah kemas semua, dah masuk dia punya umpan apa semua dah kemas. Habis tinggalkan yang 3 orang, saya berdua jalan. Dalam perjalanan tu bila sampai dekat ada jembatan tu dalam 30 meter lah besar jembatan lubang tu kat situ. Lepas jembatan tu pertengahan, jadi saya tengah berjalan-jalan sama kawan saya ni. Saya teringat yang kawan saya yang dulu dalam sebulan lebih dia diceritakan dekat sini, waktu dia tarik tengah malam pukul 2 lebih, perempuan ketawakan dari belakang. Jadi perempuan ketawakan, dia tengok tak ada. Habis 2-3 hari dia tengok perempuan ketawa, tapi tengok tak ada belakang. Lepas itu dia pun gulung pelan-pelan. Dia pun jalan. Besok dia boleh cerita pasal saya. Jadi bila saya jalan itu malam, saya teringat tau. Saya teringat, tapi kawan saya tak tahu saya teringat, tapi saya ingat kepada Allah. Saya cakap macam firman Allah cakap, janganlah kamu takut siapa, melainkan takutlah kepada aku kalau betul-betul kau orang beriman. Saya pun ingat itu, saya pun cakap, saya berjalan sampai dekat penghujung kat boya merah tu, dah siap nak pancing lah. Diorang dah keluarkan kawan saya pun nak keluarkan umpan. Dia cakap umpan dia hilang 1 kilo dalam kapoi. Umpan dia hilang gitu sekali, tak tahu dari mana boleh hilang. Tapi dia cakap dia sudah taruh dalam yang peti tempat ikan lah. Saya cakap tak apalah, hilang saya ada kan, saya supply. Dia cakap tak nak pergi patah balik. Kalau patah balik Casey bayangkan patah balik 15 minit, kurang 20 minit 15 minit, pergi balik sudah dekat setengah jam lebih. Saya tinggal seorang kat sana. Saya tinggal seorang dalam rasa saya tu, dalam pulau tu saya seorang dah waktu dia pergi balik. Saya cakap sama dia, telefon kawan dia, tak nak dia tak puas hati, dia pergi balik tau. Jadi saya tinggal kat seorang, dan 2.5 lebih gelap semua lah. Jadi saya seorang, bayangkan kat pulau tu macam saya seorang tau. Jadi dia balik, saya diam sekali. Saya teringat kan, kata pepatah sebelum hujan saya baca ayat kursi lah. Saya gaya ayat kursi, saya tiup terus saya duduk. Saya cakap hati saya, kasih kuasa Tuhan memang tak ada apa-apa lah. Kawan saya dah dalam dekat setengah jam balik semua tempat saya, cakap tak ada hilang, kata dia.
Sampai sana ada kawan saya cakap sini memang keras kata dia. Saya punya pun dulu macam gini. Saya cakap sama dia, kenapa awak nak pergi sana, kan saya boleh supply, kan penat gini kan. Jadi lepas itu saya supplykan dia lah sampai sepagi. Itulah pengalaman saya. Wah, pengalaman yang menarik. Terima kasih pada anda ya. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, KC. Kembali itu dia peringkat kita yang pertama. Saya suka dengan peringkat yang macam tadilah jelas, ceritanya menarik, seronoklah dengar kisah-kisah yang diketengahkan. Terima kasih pada abang tadi yang berkongsi pengalaman dan rata-rata umpan yang dibawa bersama hilang. Tak boleh dikesan entah ke mana, dan bayangkan teman tu sanggup jalan balik tinggalkan Cik Salim kita seorang-seorang. Selamat tengah malam KC, pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum para pendengar semua. Pada tahun 1990 saya pernah menjalani, katanya, ketika itu menjalani perkhidmatan negara di kawasan Seletar. Tempat itu memang KC dikatakan tempat itu berantai, angker. Ramai yang dah nampak Fatimah Rockers, termasuk saya, di dalam Seletar Camp. Masa itu sekitar pukul 4.45 pagi. Tak silap saya sedang nak mandi. Tempat tandas yang disebutkan tu kalau malam memang menyeramkan, sunyi sepi dibuatnya. Tiba-tiba saya terdengar di luar pintu tandas seolah-olah bunyi orang bergerak, macam bunyi seseorang bergerak menggunakan boot army. Sedang hentak-hentak beberapa kali. Saya fikirkan kawan saya mungkin yang membuat bunyi tersebut. Mereka nak takutkan saya rasalah. Bila saya keluar dari tandas, saya ternampak apa yang saya lihat adalah sesuatu yang menakutkan. KC, sesuatu yang kita beri nama kakak cantik. Sedang seolah-olah berada di atas pohon mangga berdekatan dengan tandas yang saya gunakan ketika itu. Bila saya tengok, saya pun masuk balik. Tak berani KC. Dan saya cakap dengan segera, dengan cepat saya bersihkan badan, dan itulah saya berkongsi pengalaman dari Man yang berlaku di salah sebuah camp di Seletar. Pengalaman selanjutnya, yang ini pula katanya, Hidayah, selamat malam KC, saya ingin berkongsi pengalaman saya yang berlaku semalam. Ia berlaku di salah sebuah ATM Citibank di kawasan Jurong. Pada ketika itu, suami saya sedang menunggu saya di dalam kenderaan sementara saya membuat cash deposit di ATM yang saya sebutkan awal tadi. Pendengar Ria 897 FM, suasana di sekeliling tempat saya depositkan duit memang sunyi. Maklumlah, mungkin dah malam, dan saya ni KC jenis yang penakut orangnya. Jadi setelah selesai transaction cash deposit yang saya lakukan, tiba-tiba telefon di tepi mesin ATM berdering dengan nyaring dengan kuat. Oleh kerana saya seorang saja yang berada di situ, tentu sekali panggilan itu untuk saya, kan? Saya pun mengangkat gagang telefon menjawab panggilan tersebut. Panggilan itu, hello? 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 Saya sebut hello beberapa kali, tapi di hujung talian tidak ada sesiapa yang menjawab. Saya pun letaklah gagang telefon itu kembali ke tempatnya. Saya ingat transaction yang saya lakukan tadi ada masalah, tapi di skrin ATM tidak menunjukkan apa-apa pun. Apalagi KC, bulu roma saya mula meremang dan telefon sekali lagi berdering. Kali ini memang menakutkan. Dahlah saya seorang, kawasan tu sunyi sepi. Dengan pantas saya keluar dari situ dan menuju ke arah kereta. Itulah pengalaman saya KC. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Pendengar Ria 897, sila hubungi saya 669-11897. Saya akan baca satu kiriman email dulu sebelum saya jawab panggilan anda. Baik, kisah berikut ini juga berlaku di salah sebuah estate perumahan di Jurong. Yang ini dari Abdul Qayyum, berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Beliau kata, KC, saya ingin ketengahkan sesuatu yang menyeramkan berlaku di estate perumahan saya di Jurong. Lift di rumah saya ni
Kalau Casey berada di tingkat 1, di luarnya ada satu monitor TV. Ini bermaksud orang di dalam kita boleh lihat dari monitor. Dalam lift tersebut ada kamera. Ini tujuan untuk keselamatan. Dipasang tujuan untuk keselamatan, kata Abdul Qayyum. Saya balik dari tempat tugas sekitar pukul 2 lebih pagi. Bila berada dari kawasan tempat letak kenderaan, saya pun berjalan. Dari jauh kelihatan seorang perempuan sedang berdiri menunggu lift. Saya pun kejar Casey. Bila lift datang, pintu terbuka, saya kejar. Entah macam mana Casey, budak ni Casey, rasa-rasa hati saya geram sangat-sangat. Apa yang berlaku, kata Abdul Qayyum, budak ni masuk dalam lift, nampak saya sedang lari kejar lift, dia tekan butang tutup, pintu tertutup. Saya tahu, mungkin dia fikirkan saya ni perompak, penyamun, perogol, saya tak pasti. Tapi mungkin tentang keselamatan. Bila saya berdiri depan lift, rasa marah mula meluap-luap. Saya pun tengoklah budak ni sedang berdiri dalam lift daripada monitor TV betul-betul dekat tepi lift. Alangkah terperanjatnya, dalam lift yang sama Casey, kelihatan di belakang budak tu berdirinya seorang makcik tua. Awal tadi, dari jauh saya garanti with a chop, katanya Abdul Qayyum. Tidak kelihatan seorang makcik pun yang berdiri mahu memasuki lift yang disebutkan. Kalau dalam lift tu ada makcik, takkan budak tu takut nak naik lift dengan saya. Ini bermaksud budak tu memang seorang diri. Jadi bila saya tengok makcik ni dalam lift dengan budak tu, kemudian dia bertukar pula. Bertukar image lift ataupun monitor tersebut ke kawasan tempat menunggu lift pula. Kemudian dia bertukar balik dalam lift. Bila sampai di tingkat 7, saya nampak budak tu keluar. Makcik tu masih berdiri dalam lift. Pendengar Ria 897 FM, Abdul Qayyum mengatakan bila saya tekan butang lift turun, makcik tu masih berdiri. Saya pun apa lagi? Lift nak dekat sampai tingkat 1, saya berdiri jauhkan diri daripada pintu lift. Pintu lift, Casey, pendengar Misteri Jam 12. Agak-agak anda apa yang berlaku. Pintu lift terbuka. Saya tengok di dalam lift, langsung tak ada orang, Casey. Ya, memang kadang-kadang ada kita dapatlah mungkin jiran-jiran kita yang kita tak kenal lah, tak pernah lihat, tak pernah nampak. Dan bila balik waktu macam tu, yalah, kita tak boleh salahkan dan jangan kecil hati lah. Kadang-kadang memang mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab bila nampak orang ni macam lelaki macam tadi lah Abdul Qayyum dari jauh lari lah. Jadi si pengguna lift tu, seorang wanita tengok, dia ni macam ni, baik aku tutup pintu lift cepat-cepat. Jadi jangan kecil hati. Mungkin juga orang pun tak kenal, jadi orang akan fikir bukan-bukan lah. Jadi lebih baik mencegah daripada berlakunya apa-apa. Dan Abdul Qayyum mengatakan memang betul, masuk akal juga kata beliau. Katanya di sini, kalau dalam lift tu ada makcik naik dengan budak ni, takkan budak ni takut saya nak naik lift dengan dia. Ini confirm guarantee with a chop, kata beliau. Dia naik lift seorang diri. Jadi saya kejar, dia tutup pintu lah. Dia takut saya nak naik dengan dia. Dan Abdul Qayyum bila tengok terperanjat, belakang budak tu ada seorang makcik tua. Makcik tu dah sampai tingkat rumah atas tu, tak keluar. Malah bila lift turun, Abdul Qayyum masih dapat lihat makcik tu dalam monitor tu sedang berdiri. Lift sampai tingkat 1. Bila lift sampai di lantai 1, pintu terbuka, di dalam langsung tidak ada orang. Abdul Qayyum tidak menjelaskan beliau naik lift ataupun beliau teruskan naik tangga ke macam mana, tapi kisahnya setakat terhenti di sana. Mungkin Abdul Qayyum sedang mendengar, bolehlah beritahu saya tentang apakah yang anda lakukan. Jadi malam ni, esok lusa naik lift, hati-hatilah ya.